ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أذل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. باب الصوم. وأما الصوم وهو الثالث من أركان الإسلام فهو إمساك معروف على وجه مخصوص منه النية لكل يوم وتبييتها من الليل. Bab saum, bab pada membicarakan hukum ahkam puasa. Kata musannif rahimahullah, wa amma saum, adapun puasa, wa huwa, dan iaitu puasa itu ats-tsalitsu min arkanil Islam, yang ketiga daripada rukun-rukun Islam. Apa dia saum? Bahwa imsakun ma'ruf ala wajhin makhsus. Baik. Itu yang kita akan bahaskan. Dia punya takrif. Apa dia saum? Itu imsakun ma'ruf, yakni tahan. Imsak yang ma'ruf, imsak ni tahan, menahan. Ini maksud menahan di sini adalah menahan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa pada siang hari bulan Ramadan ala wajhin maksus, atas wajah yang tertentu. Yakni di atas rukun-rukun dan juga syarat-syarat yang tertentu yang akan disebutkan nanti. Baik, kata syarah kita, qaddama al-muallif rahimahullah as-sawma 'ala az-zakah 'ala khilafi ma 'alaihi aktsarul kutub. Li'anna as-sawma furida qabla az-zakah wa li'annahu yali as-salah fil afdaliyyah wa li'anna 'adada man yubashiru as-sawma wa yahtaju li ma'rifati ahkamihi aktsar. Jadi dia kata muallif rahimahullah mendahulukan kitab saum atas kitab zakat. Berbeza kebanyakan kitab-kitab fiqh, bila kita buka maka yang didahulukan adalah kitab az-zakah. Kemudian daripada kitab zakat tu adalah kitab saum. Tapi dalam kitab Ar-Risalatul Jami'ah wa Tadhkiratun Nafi'ah ni muallif kita dia dahulukan kitab saum ala kitab zakah. Kenapa? Li'anna sauma, kerana puasa itu furida qabla zakah. Itu antara illah dia. Sebab kerana puasa itu difardukan sebelum difardukan zakat. Wa li'annahu, dan lagi illah dia lagi, wa li'annahu yalis salata fil afdaliyah. Kerana puasa ini dia mengiringi solat pada nisbah, pada keadaannya yang afdal. Dia maknanya selepas solat mana yang afdal, ibadat mana yang afdal selepas solat, iaitu ibadat puasa. Maka didahulukan melihat daripada sisi pandang ke situ, melihat pada sisi pandang ini, maka didahulukan kitab saum. Lagi illah yang ketiga, wali anna adada man yubashiru sauma, dan kerana bilangan orang yang yubashiru saum, yang langsung maknanya melakukan ibadat puasa ni dan berhajat kepada ma'rifah, berhajat kepada pengetahuan hukum ahkam puasa ini, aktsar, yakni lebih banyak daripada adat orang yang berhajat untuk mengetahui ibadat zakat. Sebab puasa bila masuk bila seorang tu jadi mukallaf, maka dia wajib puasa. Bila dia mukallaf muslim, dia wajib puasa. Tapi zakat, kalau dia mukallaf tapi dia tak ada duit, dia tak wajib zakat. Jadi tak wajib pula dia nak la yahtaj li ma'rifati ahkamiha. Tapi puasa lebih ramai. Jadi memandang kepada situ, didahulukan kita babu saum ala kita babi az-zakah. Baik.
Wa furida siyamu Ramadan fi sanati tsaniyah min al-hijrah. Bila difardukan puasa Ramadan ni, kata syarah kita, difardukan puasa Ramadan pada tahun yang kedua daripada hijrah, pada bulan Sya'ban. Fasama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa sebanyak 9 Ramadanat, sebanyak 9 kali. Sebanyak 9 kali Nabi berpuasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat pada tahun ke-11 hijrah, dan difardukan puasa pada tahun kedua hijrah. Didapat dan 11 kali puasa. 11 kali puasa, 9 kali puasa, 11 hijrah 9 kali puasa. Jadi tahun ke-11 tu tak ada dah. Tahun kedua tu start puasa sampai bulan 10, sampai 10, semua sekali 9. Semua sekali 9. Jadi tahun yang ke-11 hijrah itu Rasulullah wafat, tak ada nak puasa. Ikut awal. Kulluha 29 yawman illa sanatan wahidah. Semua puasa kesemuanya 99 Ramadan, kesemua puasa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tu, Ramadan baginda tu 29 hari. Kecuali setahun je. Illa sanatan wahidan kamula syahru fiha 30 yawman. Kecuali satu tahun sahaja yang mana sempurna bulan pada tahun tersebut 30 hari. Maknanya dalam 9 tahun Nabi berpuasa, sebanyak 8 kali Nabi berpuasa sebanyak selama 29 hari. Sebulan 29 hari. Dan setahun Nabi puasa 30 hari. Lepas tu ulama carilah apa hikmah Nabi puasa 29 hari, tidak 30 hari. Sebab apa ni bulan sama 29 ataupun 30. Rasulullah kata asyharu hakaza. Lepas tu Nabi buat tangan buka 3 kali, 30 kali. Lepas tu Nabi buat sekali lagi yang akhir tu. Yang akhir tu Rasulullah tutup satu jari dia, tunjukkan bulan ni terkadang 30, terkadang 29. Jadi apa hikmah Rasulullah dalam 9 kali itu? 8 kali puasa 29 hari. Sehari setahun je puasa 30 hari. Wala'alla al-hikmata fi dzalika min dzalika tadminu nafsi man yasumuhu naqisan min ummatihi. Barangkali lah hikmah daripada yang demikian tu nak tatminu nufusi man, nak menenangkan diri orang yang berpuasa bulan Ramadan keadaan dia kurang min ummati, daripada umat dia. Tatminu nafsi man yasumu min ummatihi, itu keadaan yang kurang. Sumu Ramadan yang keadaan Ramadan tu kurang 3 sehari 29 hari ya. Lagi watanbihu wala'alla al-hikmata min zalika tatmin fatu watanbih ala musawatin naqis lil kamil min haitsu sawabul mutarattabu ala asli sawm. Dan nak tanbih, sebagai peringatan atas sama saja puasa yang kurang itu 29 hari dan puasa orang yang dapat puasa 30 hari. Sama dari segi ganjaran asal puasa sama. Tidak ada perbezaan. Dari segi as-sawab al-mutarattab ala asli sawm, yakni ditilik dari segi pahala yang berlaku, yang didapati di atas asal puasa. Seperti apa? Kahusulil maghfirah,
seperti mendapat pengampunan, wadukhul min babil rayyan, dan dapat masuk daripada pintu ar-rayyan, pintu yang khusus bagi orang yang berpuasa. Ini dari segi ini sama. Orang ni puasa 29, orang ni puasa 30, sama, masing-masing dapat. Bukannya maksudnya orang yang puasa 30 orang yang puasa 30 dan 29 tu sama dari segi yang lain. Dari segi yang lain tak ada syak lah. Dari segi lebihnya hari dan lebihnya ibadat, lebih lagi ibadat orang yang puasa 30 hari berbanding dengan ibadat orang yang puasa 29 hari. Yang itulah syak. Sebab dia ada ibadat sahur yang lebih, dia ada ibadat buka puasa yang lebih, dia ada ibadat dia tahan diri dia dalam sehari itu dalam keadaan ibadat. Ini lebih. Ini yang mana kelebihan kurniaan Allah Ta'ala bagi pada orang-orang yang terpilih, yang Allah kehendaki. Tapi dari segi asal puasa, asal pahala, iaitu pengampunan dan juga dapat masuk daripada babur rayyan, yang itu semua sama. Yang puasa 29 ataupun yang puasa 30. Sebab tu kata syarah lagi, dia kata wa tanbih ala musawatin naqis lil kamil min haitsu sawa al-mutarattab ala asli saum, la min haitsu ma zada bihil kamilu ala an-naqis min saumil yaumi zaid wa fitrihi wa sukurihi. Bukanlah dari segi apa yang lebih dengannya oleh yang sempurna di atas yang kurang. Apa ma zada bihil kamil itu bayar dia min saumi al-yaumi zaid. Apa yang lebih dengannya oleh orang yang sempurna di atas orang yang kurang itu, yaitu daripada puasa hari yang lebih dan juga berbukanya dan juga sahurnya. Fa inna dzalika amrun yafuqu bihil kamilu 'ala naqis. Maka perkara yang demikian itu merupakan satu perkara yang yafuqu bihil kamil 'ala naqis, yang lebih ataupun tinggi orang yang sempurna, orang yang puasa sempurna atas orang yang puasa kurang sehari 29. Itu kelebihan lah. Zalika fadlullah yu'tihi man yasha. Ada orang dapat lebih, ada orang dapat kurang. Baik. Mana dalil dia? Wal aslu fi wujubi siyami Ramadan qauluhu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan asal yang dengan mana dalil pada wajibnya puasa Ramadan dari Allah Ta'ala, wahai mereka yang telah beriman, kutiba dengan furidha, difardukan atas kamu puasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti mana difardukan atas mereka-mereka yang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa. Ada yang kata la'alla dengan mana supaya kamu bertakwa, supaya kamu jadi orang yang bertakwa. Itu ada yang menyebutkan la'alla li ta'lil. Salah satu makna dia la'alla li ta'lil. Yani la'alla dengan mana supaya kamu jadi orang yang bertakwa. Ini bila kamu berpuasa dengan puasa yang kita kata puasa yang sempurna, betul, cukup rukun, syarat, zahir, batin, maka kamu akan peroleh takwa. Jadi faham daripada ayat ini bahawasanya ibadat puasa ni bukan ibadat khusus bagi umat ini, tapi ibadat puasa adalah ibadat yang difardukan atas umat-umat yang terdahulu. Cuma dari segi cara itu berbeza. Nah, ini satu cara juga Rasulullah sallallahu alaihi Allah Subhanahu wa taala dalam dia ibadat dalam khitab Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala sebut ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai orang-orang yang beriman telah difardukan ke atas kamu puasa. Lepas tu bukan kamu je yang kena puasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti mana difardukan atas umat-umat yang orang-orang yang terdahulu daripada umat-umat. Depa pun kena puasa. Jadi bila kita dengar macam tu, orang dulu pun kena juga, jadi ringan sikit. Jadi ringan. Macam kita lah, kita diwajibkan untuk kita buat satu benda. Orang lain tak payah buat, kita yang kena mengaji. Jadi agak rasa berat sikit. Tapi bila ramai-ramai mengaji, rasa ringan. Semua kena.
Semua kena mengapat, semua kena buat ni. Jadi dia rasa ingat. Tapi bila dia seorang, orang lain tak buat, jadi dia rasa berat. Baik, nombor wasau ma'lumun min ad-din bi darurah yakfuru jahiluhu illa in kana qariba ahdin bil Islam aw nasha'a ba'idan 'anil ulama. Dan puasa itu adalah perkara yang maklum daripada agama. Bi darurah, dengan darurat, dengan lantas. Yakfuru jahiluhu, kafir. Jadi kafir orang yang mengingkar kewajiban puasa, kecuali yang mana tak jadi kafir in kana qariba ahdin bil Islam. Maknanya dia baru masuk Islam. Kita kata qariba ahdin apa ni? Bil Islam atau nasya'a ba'idan 'anil ulama, ataupun dia tu membesar, dia tinggal jauh daripada ulama, jauh daripada para ulama. Kita ni maksud ulama di sini orang yang tahu hukum makan puasa tu, kan ulama yang boleh baca kitab apa teror bahasa Arab, apa semua teror tafsir hadis semua tu dah. Maksudnya orang yang apa ni tahu hukum makan mengenai puasa, dan dia boleh bertanya. Tempat dia tak ada contohnya. Dapat sampai dakwah Islam tapi tidak ada yang nak mengajarkan ahkam, dan mereka duduk jauh. Orang yang mengingkari hukumnya kafir. Bagaimana orang yang meninggalkan puasa? Wa man tarakahu rubisa wa muni'a min at-ta'ami wasyarabi nahara. Dan orang yang meninggalkan puasa di dalam keadaan nombor satu terlibat ghairu jahilin li wujubihi wa lam yakun ma'dzuran. Yang meninggalkan puasa hal keadaan dia tidak mengingkari kewajiban puasa, wa lam yakun ma'dzuran, dan tidak juga dia ni uzur, yang diuzurkan. Tak ada uzur sakit ke, tak ada. Dia tinggal sengaja. Wa man tarakahu wa nihu bisa. Dia ditahan di penjara. Dia dipenjarakan, ditahan. Kemudian wa muni'a min at-ta'am wasyarab naharan, dan ditegah daripada makan dan makanan dan minuman pada siang hari. Sebab apa? Litahsulalahu suratus saum, supaya hasil bagi orang ini rupa puasa, bukan hakikat puasa. Bukan hakikat puasa, hasil bagi dia rupa puasa, kecuali kalau dia niat. Supaya hasil bagi orang ini rupa puasa. Wa rubbama hamalahu dhalika ala an yanwiyahu fa yahsulu lahu as-sawmu haqiqatan. Dan boleh jadi hamalahu dhalika, mendorong akan orang ni oleh demikian tu, disebab al-habs tu, disebabkan apa ni, dia dikurung, dia ditahan, dia tak diberi makan minum, boleh jadi disebabkan perkara tersebut mendorong dia untuk niat puasa. Maka bila dia niat, maka hasillah baginya puasa pada hakikat. Yang dapat puasa kira puasa betul. Dia kira puasa betul. Kalau tadi dia tak niat, hanya rupa saja orang puasa. Tapi sebab nak bagi juga dia jadi macam tu. Sebab apa? Dia kena hormat. Bulan Ramadan, ini bulan yang pada siang hari dia tegah makan, tak ada unsur tak dia nak makan. Wajib dia kena hormat waktu tersebut. Dia makan, lepas tu apa ni, dia tak puasa, lepas tu dia makan ramai, itu tidak ada hormat. Sebab tu kita dalam solat pun ada solat dihormati untuk kita hormat waktu tersebut. Waktu tersebut adalah waktu dikerjakan sesuatu solat yang diwajibkan. Jadi bila taklif buat dengan rukun dan syaratnya, kita buat juga untuk hormati waktu tersebut. Lepas tu kena ganti baliklah. Sebab tu bila kita lupa ni puasa kita kena ganti kena ganti kan. Tapi kita kena puasa macam tu. Tak kena puasa, wajib kita tahan diri kita daripada makan. Pukul 7 bangun. Tadi semalam tak puasa, tak niat lagi. Jadi sekarang ni apa ni, dah lepas dah. Sekarang ni dah masuk waktu puasa dah. 8 bangun, subuh dah lepas dah. Jadi boleh makan tak? Tetap tak boleh makan sampailah maghrib. Tapi puasa jadi tak? Tetap tak dikira puasa, dia kena ganti balik sebab tak ada ni. Dia kena hormat hari tersebut.
Sambung wasawmu lughatan al-imsak wa syar'an imsakun 'anil mufattirat ala wajhin makhsus. Puasa pada lugah namanya al-imsak. Al-imsak itu menahan. Menahan. Sama ada menahan daripada makan minum ataupun menahan daripada bercakap ataupun selainnya lah. Kata-kata ana shaim al-yaum. Maksud dia shaim tu pada lughah. Maksudnya dia tak mau cakap. Aku puasa. Ataupun dia tak mau makan. Tajuk makan tak nak puasa. Dari segi lughah boleh lah cakap. Dari segi lughah nak puasa ni. Lepas tu dia minum ayam. Kata puasa, nak puasa daripada makannya, tak puasa daripada minum. Dari segi lughah betul kan, dia imsak daripada ta'am. Adapun pada syarak imsakun 'anil mufattirat ala wajhin makhsus, iaitu menahan daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa ala wajhin makhsus, di atas wajah-wajah yang tertentu, yakni di atas syarat-syarat dan juga rukun-rukun ya. Di atas rukun-rukun dan juga syarat-syarat yang tertentu. Minhu minal wajhil makhsus. Ini yang tidak terangkan apa dia wajah yang makhsus tu. Daripada wajah ataupun jalan, cara yang tertentu di atas apa ni al-mufattirat, di atas di atas cara yang tertentu. Minhu daripada wajah yang makhsus tu an-niyatu likulli yaumin, niat pada bagi tiap-tiap malam. Bagi tiap-tiap hari puasa. Niat bagi tiap-tiap hari puasa dan watabyituha, dan memalangkan niat. Memalangkan niat daripada waktu malam. Kena memalangkan niat. Kita tengok syarahnya. Al-makna anna minal wajhil makhsusi lisiyami al-ityana bi arkanihi. Daripada dan bahasanya daripada wajah yang makhsus bagi puasa itu adalah mendatangkan rukun-rukunnya. Wa min arkanihi niyatu, daripada rukun-rukun puasa itu adalah niat. Wa takhtalifu ahkamuha fi siyamil fardhi an siyamin nafli, dan berbeza hukum-hukum niat itu pada puasa fardu, berbeza hukum niat pada puasa fardu daripada puasa sunat. Hukum niat pada puasa fardu lain, hukum niat pada puasa sunat lain. Ini kita akan tengok. Misalu saumi fardi, contoh puasa fardu Ramadan, wal nadru, wal kafaratu, wal qada. Ini contoh puasa fardu. Puasa Ramadan, puasa nazar, puasa kafarah, puasa qada, semua ini puasa fardu. Wa misalu saumin nafli, contoh puasa sunat sittun min Syawal, 6 hari daripada bulan Syawal. Wa yaumu Arafah, hari Arafah. Wa Tasu'a wa Asyura, hari Tasu'a hari ke-9 dan Asyura hari ke-10 bulan Muharram. Fayushtaratu li sihhati siyamil fardhi amran, maka disyaratkan untuk sah puasa fardu dua perkara. Disyaratkan untuk sah puasa fardu dua perkara. Yang pertama, tabyitun niyyah li kulli yaumin, memalamkan niat bagi tiap-tiap malam dan bagi tiap-tiap hari puasa. Maknanya setiap yaum, setiap hari puasa tu, maka malam tu kita kena niat. Malam tu kita kena niat. Jadi hari dalam dalam bulan Islam dia didahului malam. Maksudnya malam dulu, malam dulu baru siang. Lepas tu kita akan panggil malam Rabu, lepas tu esok tu hari Rabu. Malam Khamis, esok tu hari Khamis. Jadi dalam Islam malam dulu baru siang. Jadi kita kena memalamkan niat bagi hari puasa tu. Hari kalau puasa hari Rabu, malam Rabu tu kita kena niat. Niatlah pada mana satu juzuk pun. Bermula waktu daripada maghrib sampai dah subuh. Jadi kat mana dia niat tidak ada masalah. Yang penting dia niat pada waktu malam.
Apa maksud tabyitun niyah li kulli yaumin? Kata syarah, huwa iqa'un niyah ba'da ghurubi syams wa qabla dukhuli waqti salatil fajr. Iaitu menjatuhkan niat ataupun melakukan niat selepas terbenam matahari dan sebelum masuk waktu solat subuh. Di qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yujammi siyama qabla al-fajr fala siyama lahu." Ada riwayat man lam yubayyitin an-niyata qabla al-fajr, tak silap, fala siyama lahu. Barang siapa yang tidak memalamkan niat dia sebelum fajar, maka tidak ada puasa baginya. Maka ditanggung hadis ni di atas puasa fardu. Ditanggung hadis ni di atas puasa fardu. Sebab nanti kita akan tengok ada satu hadis yang lain. Ada satu hadis yang lain yang benar Rasulullah SAW masuk rumah Aisyah, jumpa Aisyah, tanya Aisyah ada makanan tak? Ada apa tak? Aisyah kata tak ada. Jadi dia kata, izan ana ini shaim. Kalau macam tu aku berpuasa. Jadi zahir hadis tu apa dia? Rasulullah tanya wadak makanan yang dimakan qabla zawal, sebelum zawal, sebelum zuhur. Jadi maknanya Rasulullah tanya bukan sebelum fajar, selepas fajar dah. Jadi hadis ni Nabi kata kalau siapa yang tak memalamkan niat maka tidak ada puasa baginya. Tiba-tiba hadis tu pula sebut selepas fajar dah Nabi tanya ada makanan, lepas tu baru Nabi niat puasa. Tak ada makanan lah, aku puasa. Jadi ulama tanggung hadis yang pertama yang kita sebut ni, dalam hadis ni daripada puasa fardu, yang hadis yang satu lagi tu pada puasa sunat. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, at-ta'yinu lil manwi ka shaumi Ramadan aw nadrin aw kafaratin. Ta'yinkan, iaitu menentukan bagi apa yang diniatkan. Seperti puasa Ramadan ataupun puasa nazar ataupun puasa kafarah. Dia ta'yinkan. Sebut fardu tak wajib. Wala yushtaratu fi siyamil fardhi niyatul fardhiyah. Tidak disyaratkan pada puasa fardu niat fardu. Wa amma siyamun nafli, adapun puasa sunat, fa yajuzu an takuna niyyatuhu lailan aw naharan. Kok bezakan hukum apa ni niat pada puasa fardu dan hukum niat pada puasa sunat. Hukum niat pada puasa fardu wajib pada waktu malam. Adapun pada puasa sunat harus niat pada waktu malam, harus niat pada waktu siang. Li hadis sayyidati Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dakhala alaiha Nabi sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin faqala hal indakum syai'. Riwayat sebut qada. Faqulna la, qala fa inni idzan shaim. Rasulullah masuk jumpa dengan Sayyidina Aisyah pada suatu hari. Rasulullah tanya, hal indakum syai', kamu ada sesuatu tak daripada makanan? Faqulna la, maka kami kata tak ada. Qala fa inni idzan shaim. Macam tu aku berpuasa. Tetapi walakin yushtaratu li sihhati niyyati fi an-nahar amran. Tetapi disyaratkan untuk sah puasa, untuk sah niat pada waktu siang disyaratkan dua perkara. Yang pertama, antakuna niyyatu qabla zawal. Yang pertama, bahwasanya niat itu berlaku, yakni waqi'atan qabla zawal. Niat itu jatuh berlaku sebelum zawal, sebelum zuhur. Selepas zuhur tak boleh, pendapat yang mu'tamad. Yang kedua, alla yasbiqaha munafin lisawm kal akli wal jima'. Bahawa tidak mendahulukan niat tersebut oleh apa-apa yang menafikan puasa. Maksudnya sebelum kita niat puasa tu, katalah anda niat puasa bulan ke-11, disyaratkan sebelum ke-11 tu tidak berlaku perkara-perkara yang menafikan puasa. Contohnya anda tak makan pukul 8 tadi, anda tak makan, tak minum air pukul 9, anda tak jima' pukul 10 contoh. Jadi tak berlaku perkara-perkara yang menafikan puasa, maka boleh untuk anda berniat pada pukul 11. Mafhum?
Jadi kalau berlaku dah perkara yang menafikan puasa, tak boleh lagi dia niat pada ketika tu. Tak boleh dah. Dia ada syarat dah nak puasa waktu siang ni. Wa amma ta'yinul manwi fihi, adapun menentukan apa yang diniatkan pada puasa sunat, faqad bahatha al-Imam an-Nawawi fil Majmu' ishtirat at-ta'yin fi rawatibi faqad ka'arafah wa i'tamada asy-Syaikh Ar-Ramli wal Khatib Asy-Syirbini wa Ibnu Hajar fi ghairi tuhfah sihhata siyamin nafli bi niyatin mutlaqah ay sawa'un kana ratiban am la. Adapun menentukan puasa yang diniatkan, itu menentukan apa yang diniatkan. Sebut puasa ni, puasa ni, puasa ni. Sebutlah jenis-jenis puasa tu. Maka Imam Nawawi dia bahaskan dalam Majmu', dia kata ishtirat at-ta'yin, disyaratkan ta'yin pada puasa-puasa rawatib. Puasa-puasa sunat yang rawatib. Seperti Arafah, dia dia kata berulang-ulang. Arafah, Asyura, ada yang tahunan dalam dalam Muqaddimah Hadramiyah dia bahagikan, iaitu ada puasa yang disunatkan mingguan punya, puasa mingguan, ada puasa bulanan, ada puasa tahunan. Dia bagikan 3 nanti. Adapun yang diiktimadkan oleh Syekh Ramli dan Khatib Syirbini dan Ibnu Hajar pada selain kitab Tuhfah, mereka iktimadkan sihhata siyamin nafli bi niyatin mutlaqah, iaitu sah puasa sunat dengan niat yang diitlakkan. Maksudnya tak ditakyinkan sama ada puasa tu siyamun nafli itu ratiban amla, sama ada ratib ataupun tidak. Maknanya kalau dia puasa hari Arafah, dia tak perlu pun niat, saja aku puasa hari Arafah, saja aku puasa sunat pun cukup dah. Jadi dia akan berpaling kepada, niat tu akan berpaling kepada puasa hari Arafah. Adapun di sisi Nawawi dia kata kena takyinkan. Kemudian sambung lagi matan wal imsaku anil mufattirat min at-ta'ami wasyarabi wal jima'i wal istimna'i bi mubasyaratin, dan imsak daripada mufattirat. Ini daripada rukun-rukun puasa. Min hunniyah likulli yawmin wa tabituha min al-lail fatu wal imsak anil mufattirat, dan menahan daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa, minat ta'am, dia al-mufattirat tu minat ta'am daripada makanan, wasyarab dan minuman, wal jima' wal istimna' bi mubasyarah wal istiqaati bil ikhtiyar, dan muntah dengan sengaja ikhtiyar. Al-makna anna min arkani sawm al-imsaka anil mufattirat, wa min al-mufattirat usulu aini ila ma yusamma jawfan ka batini udhunin aw anfin aw ihlilin. Daripada perkara-perkara yang mengatakan puasa itu adalah sampainya ain walaupun sedikit. Ain, satu ain barang, benda walaupun kecil, kepada ila ma yusamma jawfan, kepada sesuatu barang apa yang dinamakan sebagai jawf, rongga. Apa yang dinamakan rongga, dan rongga dinamakan rongga terbuka. Maka bila masuk apa-apa ain di situ, batal puasa. Seperti kabatini udhunin, seperti batin telinga, au anfin, batin hidung,
au ihlilin. Ihlilin ni makhrajul baul. Makhrajul baul. Wa makhrajul laban min al-thadyi. Makhrajul baul min al-zakar. Apa ni tempat keluar, tempat makhraj, tempat keluar yang kecil tu, dan tempat keluar susu. Tempat keluar susu kat tek perempuan tu lah. Tak macam mana boleh keluar, ada lah dia punya saluran dia. Jadi kalau dimasukkan benda ihlil, apa ni, masuk ain dekat ihlil tu, dekat makhrajul baul dengan makhrajul as-sadyi tu, batal puasa. Sebab orang tanya itu, ada lubang ada tu. Ada lubang tak boleh tanya, ni keluar ayah. Tak puas hati lagi, kahwin. Tengok. Tengok lagi. Baik. Tapi dia kata lakin bisyarti antasilal ainu ilal jawfi min manfadil maftuh. Tapi disyaratkan bahawasanya sampai ain itu kepada rongga daripada lubang-lubang yang terbuka. Adapun yang tak terbuka, seperti rongga apa? Rongga lagi. Bukan rongga. Apa? Bulu roma. Dia masuk melalui apa? Liang-liang bulu roma tu, itu tak ada masalah. Fala yadurru wusulu duhnin ila al-jawf bitasharrubil masami wala yadurru ta'mul kuhli bihalqihi bisababil iktihal li'annahu lam yasid ad-duhnu wal kuhlu ila al-jawf min manfadil maftuh. Nak tafriq daripada syarat tadi itu, dia kata maka tidak mudarat sampainya minyak kepada jawf, kepada rongga dengan sebab tasyarrubil masam, dengan sebab seratnya masam. Masam ni apa? Ni liang-liang rongga, liang-liang bulu roma ni. Tasyarrub tu minum, maksudnya tak sesuai lah. Maksudnya serapan apa ni? Serapan minyak-minyak yang diserap daripada liang-liang bulu roma tu, itu tak bagi masalah. Dan wala yaduru juga, tidak bagi mudarat juga rasa celak di halqum, dengan sebab pakai celak. Pakai celak kat mata, lepas tu kadang-kadang kan sampai rasa dekat halqum, dia sampai turun, tapi tak batal. Sebab apa? Sebab masuk benda tersebut bukan daripada rongga yang terbuka. Mata tak dikira rongga yang terbuka. Walaupun tip, dari segi tip perubatan dia kata rongga yang terbuka, tapi di sisi apa ni, fuqaha dia kata terbuka ni, tak dikira sebagai rongga yang terbuka. Li'annahu lam yasil ad-duhnu wal kuhlu ila jawfi min manfadil maftuh, kerana tak sampai minyak dan juga kuhul, celak tadi daripada rongga, kepada rongga daripada lubang yang terbuka. Yang kedua daripada mufattirat, yang ketiga ta'am, syarab dan juga jima'. Yang ketiga jima'. Al-makna anna min mufattiratis siyam al-jima'a. Wa yushtaratu lil iftar bil jima' al-ilmu bit tahrim wal ikhtiyar wal amdu. Disyaratkan bagi batal puasa tu disebabkan jima' tu al-ilmu bit tahrim, tahu kata haram, tahu dengan keharaman, pengetahuan tentang keharaman dia, haraman jima', wal ikhtiyar, baru masuk Islam, betul. Puasa tu kena puasa. Dia tak ada orang abang kata tak boleh jima', dia jima'. Orang tanya dia, apa ni, pergi mana dia? Aku boleh apa jima' dia dah. Jadi kata puasa nak boleh jima', dia tak tahu. Tak ada masalah.
Wal ikhtiyar dan ikhtiar. Apa ni? Ikhtiar maknanya sukarela lah, bukan dengan paksaan. Ataupun bukan sebab terlupa. Bukan nak terlupa. Dia sengaja, dia apa? Rela hati dia. Ikhtiar dia, pilihan dia. Wal amdu sengaja. Maka tu disebut bahawa tu kharajal jahilul ma'dzur wa huwa man qaruba ahlu bil Islam aw kana bi makanin ba'idin anil ulama. Wa yajibu 'ala man afsada sawma yawmin tamin min Ramadan bil jima' wa qad athima bihi li ajli sawm al kaffaratul 'uzma wat ta'ziru wal qada'u lil yawm alladhi afsadahu wal imsaku 'anil mufattirat ila al ghurub. Ada 3 denda bagi orang yang jima' pada siang hari bulan Ramadan. Dan dia apa ni, rosakkan puasa tersebut dengan sebab jima. Dengan syarat puasa satu hari itu dengan syarat rosak puasa satu hari dia. Hanya dia sampai maghrib dah. Kalau dia mati tengah-tengah hari itu, tak ada kafarah. Kalau dia mati tengah-tengah hari itu, dia tak ada kafarah. Tengok. Wa yajibu 'ala man afsada sawma yawmin tamin min Ramadan bil jima', dan wajib atas orang yang merosakkan puasa satu hari yang sempurna. Nampak? Syarat satu hari sempurna. Dia rosakkan satu hari sempurna. Kharaja bihi, nomor 1 tu, man afsada sawma ba'di yawmin. Maka terkeluarlah orang yang merosakkan puasa sebahagian hari. Contoh, ka'anjunna fihi ba'dal jima'. Seperti orang tu jadi gila selepas jima'. Jima' gila. Maknanya billah min zalik. Jima' gila. Ataupun lepas jima' mati. Lepas jima' mati. Orang ni, dia merosakkan sebahagian puasa. Dia tak dikira sebagai merosakkan satu hari puasa. Dia dah ghairul mukallaf dah. Jadi orang ni tak kena apa-apa lah. Tak kena ni. Sebab dia syarat afsada sawma yawmin tamin min Ramadan bil jima'. Daripada bulan satu hari yang penuh daripada bulan Ramadan, rosakkan dengan jima'. Adapun orang yang bermusafir selepas jima', itu tak kira. Itu tak dikira. Bi khilafi man safara ba'dahu ba'dal jima'. Ini tak dikira orang yang merosakkan puasa sebahagian hari. Kalau dia pergi musafir dulu baru dia jima' tak apa. Itu tak kena juga. Tapi ni dah jima' dulu baru dia musafir. Kemudian lagi, tambah lagi, waqad athima, dan sungguh telah berdosa dia bihi bil jima', dengan sebab jima' tu li ajlisau, kerana puasa. Dia berdosa dengan sebab jima' tersebut. Nombor 4, kharaja man lam ya'tham aslan bi jima'ihi. Kal musafir wal marid idza jama'a bi niyyati tarakhus fala yahrumu hadzal jama' wa laysa fihi kafarah. Maka terkeluarlah orang yang tidak berdosa dengan sebab jima' dia. Dia jima' tapi dia tak berdosa. Bulan puasa. Contohnya orang yang bermusafir dan orang yang sakit. Dia memang sakit tapi dia kuat. Dia sakit. Ataupun dia bermusafir, dan orang yang bermusafir, orang yang sakit, dia jima' dengan niat tarakhus, dengan niat ambil rukhsah. Ada rukhsah. Okey. Idza jama'a bi niyyati tarakhus fala yahrumu hadzal jima'. Jima' ni tak haram. Dia tak berdosa dengan sebab jima' ni. Dia yang kena kafarah ni, dia rosakkan satu hari puasa, satu hari penuh. Dia rosakkan tu dengan sebab jima'. Dan juga dia berdosa dengan sebab jima' tersebut. Berdosa tu li ajli saum, kerana dia puasa. Faham tak? Ada orang dia berdosa tapi bukan kena puasa. Dia berdosa juga tapi bukan kena puasa. So dia sebut kot,
Nombor 5. Kharaja man asima bil jima' la min haitsu saum kal musafir wal marid idza jama'a bi ghairi niyyati tarakhus. Seperti orang yang bermusafir, orang yang sakit, dia jima' tapi dia tak niat tarakhus. Dia tak niat ambil rukhsah. Dia berdosa tapi bukan berdosa disebabkan puasa. Disebab dia tak niat ambil rukhsah. Dia dosa sebab tu. Keringanan sebab dia sakit kan. Dia sakit dan dia musafir. Syarak bagi rukhsah untuk dia berbuka. Jadi dia pada asal-asal lagi memang ada rukhsah keringanan untuk berbuka. Kalau dia nak berbuka boleh, tidak ada masalah. Tapi dengan syarat bila dia nak berbuka kena dengan niat rukhsah. Aku nak makan ni sebab aku ada rukhsah. Ada rukhsah dia niat dalam hati dia kerana nak ambil rukhsah syarak bagi untuk aku berbuka. Jadi kalau dia jima, orang yang sakit dan musafir, dia jima dengan niat ambil rukhsah, boleh berbuka, dia tak berdosa dan tidak ada kafarah. Adapun orang yang sakit dan juga bermusafir, dia jima tapi dia tak niat ambil rukhsah, dia berdosa sebab dia tak niat. Adapun dia dia berdosa sebab dia tak niat. Dia berdosa sebab dia tak niat. Bukan dia berdosa disebabkan puasa. Boleh faham? Dia bukan berdosa disebabkan puasa, dia berdosa sebabkan dia tak niat tarakhus. Jadi orang ni tidak ada kafarah juga, tapi dia berdosa. Itu beza dengan orang yang musafir dan juga orang yang sakit yang berjima dengan niat tarakhus. Dia Malaysia. Dia niat berlawan dia saya tak tahan pagi ni. Kena kahwinan, orang kata pengantin baru kan. Satu tak tahan pagi tu. Dia lama pun berjaga. Lepas tu dia kadang-kadang saya nak bukan nak bersama dengan isteri dia, dia bermusafir. Dia aku nak dengan isteri aku nak jadikan musafir tu sebagai alasan. Lepas musafir tu dia dapat bersama dengan isteri dia. So macam mana? Jadi dengan syarat musafir dia tu mesti sebelum subuh. Kalau selepas subuh dia dah masuk waktu wujub lah tu, dia kena puasa. Dia kena sebelum subuh. Itu orang panggil helah. Dia dah panggil hiyal. Andanya dia kat rumah dia. Batu ngaji ni kena ada takwa. Haji tak ada takwa dia. Dia ngaji, dia buat main-main dengan apa yang dia mengaji. Dia tahu ada rukhsah-rukhsah ataupun kau dia akan ambil yang kau mudah. Batu ngaji ni yang takwa ni pakaian ulama, pakaian orang yang ada ilmu. Jadi orang yang tak ada takwa ni seolah-olah dia bertelanjang. Dia mengaji, dia tahu dia ambil yang mudah-mudah. Ni kau ni yang dia boleh sebut. Itu orang kata helah. Contohnya kat rumah dia tak tahan sangat. Jadi dia mengaji, dia minum loh. Jadi dia buka puasa bukan disebabkan jima, disebabkan minum. Dia tak kena kafarah. Dia sebab dia yang kena kafarah tu, yang batal puasa ni disebabkan jima. Adapun batal puasa disebabkan minum air, tak ada kena kafarah. Dia faham? Betul ni ada ingat kafarah ni benda kecil je ni. Kena puasa 2 bulan ni. Kena puasa 2 bulan. Lepas tu kena ta'zir lagi. Kena qada. Lepas tu ada syarat-syarat banyak ni. Yang pertama puasa dia rosakkan puasa 1 hari penuh dalam bulan Ramadan. Dia rosakkan puasa tu pula bil jima'. Disebut tadi bil dengan sebab jima'. Kalau dia rosakkan dengan sebab minum air, tak dikira, tak ada kafarah. Makan dulu ke, dia masukkan sesuatu dalam rongga dia ke, macam minum air tadi lah, dia kuat telinga ke, sama lah. Sebab saja nak bagi batal dah puasa aku. Dia buat helah macam tu. Sebab dia tak mau kena kafarah. Dan waqad asima, dan dia berdosa dengan sebab jima' tersebut. Dia berdosa dengan sebab jima' tu kerana puasa, li ajli saum. Ada syarat li ajli saum. Adapun yang tadi musafir dengan marid tu li ajli adami niyati tarakhus. Sebab dia tak niat tarakhus, dia puasa sebab dia berdosa sebab tu. Dia kena syarat dia li ajli saum. Dia ada syarat dia banyak-banyak.
Bukan tengok oh tengok bulan puasa habis kafarah tu. Kesian kawan tu. Dia ada syarat banyak. Jadi orang dah cukup syarat-syarat ni, apa ni, barulah dia kena al-kafaratul uzma. Mau kena kafarah uzma. Apa ada kafarah uzma tengok kat bawah lagi. Wa ta'zir. Ta'zir ni takdib lah. Ta'zir ni satu hukuman, satu bentuk hukuman yang Islam dia tak letakkan jenis hukuman, tapi berdasarkan maslahah zaman tersebut dan pemimpin ataupun pemerintah pada waktu itulah dia akan tengok apa yang baik untuk orang ni. Sebab hukuman dalam Islam ni untuk takdib, ni untuk mendidik. Hukuman dalam Islam ni untuk mendidik. Kita manusia ni kita nak mendidik, bukannya kita nak menyeksa. Jadi hukum takzir ni maknanya takdib. Jadi apa ni, pemerintah akan tengok dia ni cukup dengan sekadar macam bagi amaran ataupun rotan ke, ataupun duduk dalam penjara berapa hari ke, tengok berdasarkan maslahah dia. Macam Syekh Muhammad sebut, dia kata orang ni tak sama. Ada orang dengan kita gertak dia dah takut dah, dia tak buat dah maksiat. Ada orang kita kena umbuk dia dulu. Ada orang cukup dengan nasihat. Ada orang nak kena balun dulu. Jadi dia tak sama. Jadi apa pemerintah tengok untuk maslahah. Sebab dia satu untuk ni lah maslahah. Wa ta'zir wal qada, dan kena qada hari itu. Kena qada hari itu yang dia buka tu. Sengaja dosa-dosa lah. Cuma kalau dia buat hilah tu dosa-dosa, tapi tak kena kafarah. Yang jadi kesilapan orangnya bila dia dah apa ni, contohnya, sebab tu dalam Safinah dia kata ada wajib imsak pada apa tempat? Apa tempat wajib imsak? Imsak. Apa tempat wajib imsak? Itu kita mula masa. Tempat. Satu tempat. Tak ingat tak? Nabil? Apa? Tak ingat tak? Empat. Men. Oh men. Tak tahu. 5. Apa ni? Syahir. Asyik dekat. Asyik. Dia ada man tasahhara dhannan baqa al-laili fabana khilafuhu. Betul man aftara dhannan ni betul apa fabana khilafuhu kat situ. Ada apa? Ada 6. Ada 6. Itu tempat-tempat wajib imsak. Dia dah tak kira puasa dah, tapi dia wajib imsak. Jadi antaranya orang yang rosakkan puasa dia, sama ada sengaja atau tak sengaja, dia tak boleh nak minum air kali kedua. Dosa minum air kali kedua tu. Samalah kalau orang yang apa ni dah jimat dah. Aku dah jimat dah apa semua. Tu nak minum, tak boleh. Hak tu berdosa pula tu. Dosa lain pula. Tu kena ni tu. Ada hukum ngaji benda tu. Bismillah. Sayyidina Muhammad. Patu wal qada' lil yaumil ladzi afsadahu wal imsak anil mufattirat ila al-ghurub. Patu imsak anil mufattirat ila al-ghurub. Dia ajak apa ni, tahan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa sampailah ghurub. Dia dah buat dah,
Tapi kalau dia kata dia dah buat, dia dia bertaubat, dia kena tahan diri, tak boleh makan dah. Kalau dia makan dosa. Sebab tu ada orang yang boleh makan, yang harap, yang wajib dia imsak. Ada orang tak wajib dia imsak, sunat dia imsak. Perempuan yang haid dia suci. Lepas tu budak baligh, waktu dalam bulan puasa, sama ada balik dengan umur ataupun balik dengan ni kan, tidak mimpi apa semua, umur dah 9 tahun dah. Dia tak puasa pun awal-awal tu. Jadi sunat untuk dia imsak sampailah buruk. Tak wajib. Tapi ada 6 orang tu wajib. Wal kafaratul uzma itqu raqabatin muslimatin salimatin 'anil uyub allati tukhillu itqu raqabatin muslimatin salimatin 'anil uyub allati tukhillu bil amal. Dan kafarah uzma itu adalah memerdekakan hamba. Raqabah maksudnya batang tengkok. Maksudnya batang tengkok ni maksudnya hamba. Hamba yang muslimah. Hamba yang muslimah. Sebab orang orang hamba ni kan, dia seolah dia dibelenggu tengkok dia kan, dia jadi hamba. Maka disebut raqabah. Maksudnya hamba tu lah itlaqil juz wa iradatul kull. Memerdekakan hamba yang muslimah yang baik, yang sejahtera daripada aib yang mencacatkan pekerjaannya. Sama lelaki atau perempuan. Raqabah muslimah ni, muslimah bukan maksudnya perempuan. Tapi sebab raqabah tu perkataan muannas, jadi didatangkan sifat dia muannas. Bukannya syarat dia kena hamba perempuan tak. Raqabah tu merujuk kepada hamba. Tapi sebab raqabah tu perkataan muannas, maka didatangkan dia punya tu pun muannas juga. Syarat dia pula raqabah tu hamba yang sejahtera daripada aib-aib yang mencacatkan pekerjaannya. Syarat dia ambil kira. Sebab kalau ada hamba-hamba yang tak boleh bekerja, yang ada aib, kalau dia dibebaskan, dia nak kerja macam mana lagi? Dia nak cari duit, lebih baik dia duduk bawah tuan dia bagi makan. Itu agama Islam dia tak menzalimi. Dia jaga. Ada orang boleh kerja, dia cari duit sendiri, macam dia cari duit sendiri. Tapi kalau tak boleh cari duit sendiri, baik-baik dia duduk dengan tuan dia. Itu setengah-setengah hamba duduk dengan tuan dia. Sebab kita sebab Islam jaga. Tuan dia cuma kita je. Kita hak nama Muslim ni, kita yang tak ikut betul-betul. Kita tak bagi seperti mana yang kita makan, kita tak bagi pakaian sebenarnya kita pakai dan sebagainya. Kita merendah-rendahkan hamba tu. Itu yang jadi buruk. Tapi Islam sebenarnya jaga benda-benda tu. Kemudian faman lam yajib, siapa yang tak ada hamba, sama sekarang tak ada maka barulah berpindah kepada yang kedua, fa yajibu alaihi an yasuma syahraini mutatabi'ain. Wajib dia berpuasa 2 bulan berturut-turut. Dah puasa dah 59 hari. 58 hari contohnya. Lepas tu sehari lagi tak puasa, kena mula balik. Kena mula balik. Kena puasa 2 bulan berturut-turut. Faman lam yastati', siapa tak mampu, jadi tak boleh puasa. Kalau puasa dia memang pengsan, jadi sakit, tak boleh nak puasa. Ada orang tak boleh tu, tak tahan. Puasa nak main sawan. Orang ni dia akan berpindah kepada yang ketiga. Siapa yang tak mampu, fa yajibu alaihi it'amu 60 miskina. Wajib dia memberi makan 60 orang miskin. Masuk beri makan ni memilikkan 60 orang miskin. 1 mud makanan yang memada pada fitrah. Bukan maksudnya dia beri makan, dia masak dulu dah bagi yang tak masak lagi. Fa yajibu alaihi it'amu 60 miskina ay tamliku kulli wahidin minhum mudda ta'amin. 1 mud makanan tu lah, 1 mud tu yang memada pada zakat fitrah.
tajibu kafaratu 'ala al-wati' la 'ala al-mawtu'ah. Wajib kafarah atas laki yang menjimak tu. Perempuan yang dijimak tu tak. Sebab perempuan tu dia bukan batal puasa dengan sebab jimak. Dia batal puasa dengan sebab wusulu ain ila al-jawf. Ingat Rizal lah. Nak puasa hantar ni. Bini dia tak ada puasa. Suami yang lah buat, suami yang nak puasa. Ya dah belum. Orang kata apa? Cakap apa? Tak tahu rupa dah berpatah. Benda tu dia tak jadi seorang-seorang. Wal istimna' bi mubasyarah ay anna min mufattirati siyam al istimna'. Istimna' apa dia? Istimna' apa? Macam siapa? Macam siapa? Apa dia? Siapa tak tahu dia. Bapak soleh dia. Dah. Nanti. Ambil ada kan? Tak tahu. Siapa tahu dah. Kau dah. Ai anna min mufattirati siyam al-istimna'a wa huwa talabu khurujil mani bi ghairi jima'in ma'a khuruji bil fa'li. Onani itu istimna'. Istimna' batal puasa. Dan perbuatan itu haram, iaitu menuntut keluar mani. Ada apa? Istimna, ada tambahan hamzah sin dan ta dengan makna talab, menuntut keluar mani. Keluar sendiri tak apa, kita tuntut keluar. Tanpa jimak. Tanpa jimak serta keluarnya sungguh. Kalau perbuatan menuntut keluar mani itu haram walaupun tak keluar mani. Sebab dia dah, apa orang kata, dia dah niat benda yang haram dan dia syara'ah. Dia dah mula buat dah. Hukumnya tak haram. Berdosa. Berdosa. Walaupun tak keluar, cuma tak batal lah. Dari segi batal tu tak batal. Tak batal puasa, tapi bila keluar batal puasa. Tak kira lah tangan dia ke, tangan isteri dia ke, batal juga. ويشترط للإفطار به العلم بالتحريم والتعمد والاختيار. Disyaratkan batal puasa dengan istimna' ni mengetahui dengan keharaman, dengan keharamannya dan juga sengaja dan juga ta'ammud dan juga ikhtiar dia, pilihan dia. Wa fi khurujil mani bilamsin aw qublatin tafsil. Adapun keluar mani dengan sebab bersentuhan ataupun dengan sebab qublah dengan sebab ciuman ataupun kucupan, itu ada tafsir, ada huraian. In kharaja bilamsi ma yantakidul wudu'u bilamsihi ka basyaratiz zawjati fayabtulu siyamu in kana lamsu min ghairi ha'ilin. Jika keluar mani itu dengan sebab menyentuh ma tu kawasan lah, kena pada kawasan yang batal wuduk dengan sebab sentuhnya, seperti basyarah, kulit isteri, maka batal puasa itu sekiranya lams, sentuhan tersebut bukan dengan dengan ketiadaan lapik. Sawa'un kana lamsu bi syahwatin aw bi ghairi syahwah. Sama ada sentuh tu dengan syahwat ataupun bukan dengan syahwat. Tak kira sentuh dengan syahwat ke bukan dengan syahwat ke, bila keluar
bila dia sentuh tempat yang batal wudu, keluar mani, batal. Batal puasa. Wa amma in kana bihailin, adapun jika dengan pelapik, ada pelapik, fala yabtulu siyam bi khurujil mani ba'dahu, maka tak batal puasa dengan sebab keluar mani selepas sentuh tersebut. Wa in kharaja bilamsi ma la yantaqidul wudu'u bilamsihi, adapun kalau keluar mani itu dengan sebab sentuh tempat yang tidak membatalkan wuduk dengan sebab sentuhnya, ataupun sentuhkan barang sesuatu yang tidak batal wuduk dengan sebab sentuhnya, seperti mahram. Dia sentuh mahram dia. Mahram ni bukan batal wuduk. Fala yabtulu siyam, maka tak batal puasa. Illa idza kana nafsu bi syahwah min ghairi ha'ilin. Kecuali kalau sentuhan tu dengan syahwat, batal juga. Sentuh apa ni? Suyuti sentuh siapa-siapa keluar. Sentuh tu bukan dengan syahwat, tak ada hail. Batal puasa nanti. Tapi kalau bukan dengan syahwat, itu tak batal. Amma khurujul mani bi fikrin aw nazarin bi syahwatin fala yabtul siyamu biha. Adapun keluar mani dengan sebab berfikir, duk fikir bukan, dengan duk bayangkan benda bukan yang merangsangkan dia, ataupun melihat perkara-perkara yang menaikkan syahwat dia, lepas tu keluar mani, itu tak batal puasa dengan sebab tersebut. Dengan sebab bikulli minhuma, kecuali dalam Syekh Rajuri disebut, kalau dia tahu dah, kalau dia dengan sebab dia fikir tu dan dia lihat tu kan keluar mani, dia tahu dah adat dia macam tu dan dia buat benda tu, batal kat puasa dia. Ini pada masalah orang yang adat dia kalau dia fikir tak keluar pun, ataupun dia tengok benda-benda yang merangsangkan dia tak keluar mani, tapi tiba-tiba hari itu keluar. Ini tak batal puasa dia. Faham daripada sini, in kharaja bilamsi ma yantaqidul wudu bilamsihi ka bacatul zaujah, itu batal. Maknanya kalau dia sentuh rambut, sambut rambut bini dia, kuku bini dia, itu tak batal. Kalau keluar macam bawah ni, in kharaja bilamsi ma la yantaqidul wudu bilamsihi, maka tak batal puasa, kecuali kalau dengan syahwat. Kecuali dengan syahwat tanpa ada pelapik. Sikit lagi, wal istiqaati bil ikhtiyar. Istiqaah dengan makna muntah dengan sengaja. Ni pun sama juga menuntut muntah. Dia yang tuntut untuk dia muntah. Istiqaah ada hamzah sin ta. Talabu khurujil qai min al mufattirat al istiqaah wa hiya talabu khurujil qai, talabu khurujil qai ma'a khurujihi bil fi'li. Itu menuntut keluar muntah serta keluar yang bersungguh. Wa yabtulu sawmu bizalika sawa'un tayaqqana adama audi syai'in minal qai'i ila jawfi amla. Batal puasa dengan sebab muntah dengan sengaja tu, sama ada dia yakin tidak ada sesuatu yang kembali semula dalam badan dia ataupun tidak. Dia tak kira. Perbuatan sengaja muntah tu membatalkan puasa. Bukan disebabkan dia muntah, lepas tu kan ada lebihan-lebihan muntah yang turun tu. Ada lebihan-lebihan muntah yang turun. Jadi bukannya batal puasa tu disebabkan lebihan-lebihan muntah yang turun tu, bukan. Kata ulama, perbuatan sengaja muntah tu membatalkan puasa. Jadi kalaulah tak ada apa pun yang turun, contohnya ulama buat contoh, dia dia jadikan kepala dia duduk bawah, kaki duduk atas, lepas tu dia muntah. Jadi memang tak ada benda yang turun. Tak ada benda yang turun balik. Kan dia duduk macam ni. Jadi dia kepala kat atas, semua dah ke bawah dah. Jadi bila dia muntah, apa yang nak masuk dalam balik kan? Walaupun macam tu, batal puasa dia. Sebab perbuatan sengaja muntah tu membatalkan puasa. Bukan disebabkan ada benda turun. Ini masalah sengaja muntah. Adapun tak sengaja muntah, maknanya muntah tu menguasai diri dia. Kata
dia sakit ke apa ke, lepas tu dia nak muntah, dia tak dapat nak tahan, akhirnya keluar. Apa hukum dia pula? Kata syarah, bi khilafi ma idza kharaja al-qai'u min ghairi talabin minhu fala yuftiru bi khurujihi. Persalahan barang ini masalah apabila keluar muntah dengan daripada ketiadaan tuntut daripadanya. Hanya tak sengajalah, maka tak batal puasa dengan sebab keluarnya. Tapi dengan syaratlah jangan telan balik apa yang keluar tu. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, man zara'ahu al-qai' fala qada'a alaihi wa man istaqa'a fa alaihi al-qada'. Man zara'ahu al-qai' ay sabaqahu wa ghalabahu fil khuruj. Ini siapa yang menguasai diri dia oleh muntah. Muntah tu kuasai diri dia, dia tak dapat nak tahan dah, maka orang ni tidak ada qada'. Fala qada'a alaihi wa man istaqa'a fa alaihi qada'. Maka siapa yang sengaja muntah, maka atasnya qada'. Tanbihun la yabtulu sawman fa'ala al-mufattirat al-mutaqaddimah nasiyan li sawm. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, man nasiya wa huwa sha'imun fa akala aw shariba falyutimma sawmahu fa inna ma at'amahu Allahu wa saqah. Tanbih, tidak batal puasa orang yang melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa yang terdahulu sebutnya tu kerana dia terlupa. Yabtulu hal keadaan dia melakukan perkara-perkara tu nasiyan li sawm, kerana keadaannya lupa akan puasa yang dikerjakan. Kerana sabda Nabi SAW, siapa yang berpuasa, siapa yang terlupa dalam keadaan dia berpuasa, lalu dia makan dan minum, maka hendaklah disempurnakan puasa dia. Maka hanya saja Allah Ta'ala memberi dia makan dan bagi dia minum. Itu rezeki Allah Ta'ala bagi. Wala yabtulu sawmu man fa'alaha mukruhan, dan tidak batal juga puasa orang yang melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa tadi hal keadaan dia dipaksa. Orang paksa dia makan. Ambil air, boleh minum, ambil air, makanan sumbat. Dan juga wala man fa'alaha jahilan bi annaha muftirah, dan tidak batal juga orang yang melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa itu dalam keadaan dia jahil bahwasanya perkara-perkara tersebut membatalkan puasa. Tapi jahil di sini jahil yang mana ni? Wal muradu bihi huna, dengan jahil di sini ini al-jahilul ma'zur. Itu jahil yang ma'zur lah, jahil yang diberi unsur oleh syarak. Wa huwa man qaruba ahdu bil Islam, orang yang baru masuk Islam, au nasya'a bi badiyatin ba'idatin 'anil ulama, orang yang tinggal di kawasan-kawasan pedalaman yang jauh daripada ulama, bihaitsu la yastati'un nuqlata ilaihim, sekira-kira dia tidak mampu untuk berpindah, ditanyalah masalah-masalah ni kepada ulama. Wallahu ta'ala a'lam. Sekali lagi kita perhatikan bab puasa, coba zakat sikit-sikit je, nak lalu-lalu dulu. Lepas nanti kita yang depan nanti mungkin kita tengok masuk masalah-masalah sikit. Allah